Episod kali ini dibawakan khas oleh Suzibi.sg. Setiap malam kan, bangsa baring, tengok je muka suami. Sebab I tak tahu sampai bila I dapat tengok dia sebelah I macam ni. Bila malam tu semua dah tidur, barulah I start nangis. Number one podcast. Suka tak suka, tetap number one. Hai, cepat cocok. Sabar. Hai guys, kita jumpa lagi dalam Number One Podcast. Diharapkan anda semua sihat sejahtera dan puasa anda semua berjalan dengan lancar. Yang kurang sihat tu diharapkan saya doakan, Atika doakan semoga anda sembuh. Tuhan akan angkat semua punya penyakit dan sihat sejahtera. Yang boleh puasa, teruskan puasa. Yang tak puasa tu janganlah tunjuk-tunjuk you punya perilaku yang tak baik kat luar sana. Inilah masanya untuk kita beribadah. Kita respect lah guys, kita respect orang lain yang berpuasa. So again, terima kasih kepada semua yang sedang mendengar dan juga menonton. Yang nak support kita melalui YouTube, silakan di bawah ni ada QR code, pay now aja. Collect untuk duit raya. Okay. Dan satu lagi yang nak jadi guest number one saya, boleh email ke susutvc@gmail.com. Dan kalau nak ada sponsor ke apa-apa jadi main sponsor kan, silakan. Kita alu-alukan insyaAllah. So 2 hari yang lalu kita berbual pasal you punya kisah yang sebenar-benarnya apa yang berlaku. Orang potong-potong-potong jadi cerita lain. Tu memang besar punya kurang ajar. Kan? So sekarang ni adakah pasal benda tu semua yang berlaku tu, insiden tu, you punya job pelakon ke apa-apa kat TV tu semua dicantas kena ban, tak boleh keluarkan ke macam mana? Sebab jarang juga after that tengok you berlakon kan. Actually sebelum tu pun I jarang juga berlakon. I think sebab pasal kita terus terang lah cakap, bila I dah start berhijab, I rasa macam banyak karakter I tak dapat buat. Sebab dulu kan ada dapat karakter yang seksi, yang jahat-jahat. Tu semua I lah. Tapi sejak I berhijab ni karakter macam tak banyak lah. Kurang sikit. Kurang sikit. Tapi diorang tetap panggil one or two. Cuma diorang tak cakap okay, pasal Atika kita kena ban. Tak pernah dengar. Tapi I adalah kawan-kawan di media cakap, aku cuba letak nama kau. Tapi diorang tak nak. Sebab pasal saga tu. Banyak juga dapat gitu. Lagi-lagi during that time kan, tak salah diorang tak komen. Sebab tak salah media pun diorang serang. Dan diorang kena letak komen tu cakap Atika bukan under us, which is true. I tak ada dalam apa-apa agensi. I adalah parti bebas. Korang boleh attack Yes, diorang attack TV teruk. station juga Sampai kecoh. Like ni orang media yang kerja sana cakap lah. Sampai kecoh. So diorang sampai episod I sepatutnya keluar untuk one of this episode lah. Diorang terpaksa like tukar episod tu. Jadi I tak keluar dulu. It was sebab tengah tu teruk tengah lah. hot kan cerita tu kan. And on top of that, ada orang media yang lain tiba-tiba bersuara. Dan tu baru you tahu siapa kawan, siapa bukan kawan you. Jadi macam bila diorang start bersuara tu, mula-mula you ada number I. You boleh tanya je. Tapi you tak tanya. Tapi you bilang satu dunia, dia ni macam gini lah. Oh ya. Rabak dia ni, kenapa dia buat macam gini? Oh ya. So all the more public nampak, public macam betul lah, Atika macam gini lah. Atika memang suka tutup rezeki orang. You know? So I mean that's tapi adalah orang yang still call I. Alhamdulillah sekarang so far memang jarang berlakon. Mungkin belum ada rezeki lagi. Belum ada karakter. Ya. Tapi dah start panggil lah. Macam dah start panggil sikit lah. Once in a while you boleh nampak lah. Tapi kalau tak pun tetap kat TV. Diorang kan suka repeat telecast. Tetap ada. Mana tahu lepas ni insyaAllah ada lagi banyak job. Kena tengok you punya schedule juga kan. Okay ke tidak. So you see, nampak tak you guys, you punya impact macam mana. Sebenarnya you yang tutup rezeki dia.
Ya, I In kena a buang way. kerja. Ya. Kan kena buang I kena buang kerja. kerja. Ya, I kena buang kerja. I tak dapat job lakon. Even macam private corporate, kadang kita pelakon, kita tak buat TV je tau, kita buat corporate. Actually yang paling banyak duit corporate lah. Corporate pun tak nak pakai I, sebab diorang pun tahu, padahal diorang bukan Melayu, but diorang tahu. Sebab sebab agak English punya Ya. paper semua. Sebab tu I, during that time, ada banyak orang call I nak, diorang either call, satu call untuk tanya what is happening. Yang lagi satu call untuk tanya apa tau, can I interview you? Tapi the thing is, at that time, I betul-betul tengah anxiety. Lagi I dah start I punya medicine. I dah betul-betul like kebal, I tak boleh berbual. Habis orang nak interview non-stop. Sampai dia bilang, aku nak masuk live sekarang tau. So, kau okay? Macam call lah. Hello, aku nak masuk live sekarang. Aku nak interview kau. Kau okay? Okay? I'm not ready. I tak bersedia untuk buat any statement because apa-apa I letak, orang tetap akan pandang salah. Jadi I nak senyap dulu. That's why I pergi, and then I decided to go to Abang Sujimi untuk like buat saat that time dia salah, dia buat podcast ke talk show something like that. Saya cakap, okay, can I nak just clear out the air, which I did. Tapi I pun minta maaf lah, sebab bukan niat I untuk buat semua kecoh. Lagi-lagi during bulan puasa. Tapi I apologize untuk tu je. Memang salah I. Mungkin content tu I boleh semak betul-betul, make sure tak ada orang boleh salah faham. So itu I minta maaf. Tapi ada ke I nak tutup rezeki orang? Tak. So until now I tak ada nak, I tak perlu minta maaf sebab I tak salah dalam segi tu. So ada juga orang tolong macam okay kakak, I tolong you get to Abang Sujibi berbual. So adalah bagusnya, adalah bagusnya. Ada bagusnya, ada juga orang tetap hati batu. Macam gitulah. Manusia. Tapi betul lah, that time kita dah betul-betul dah tak ada savings lah. Sebab savings dah pakai COVID kan. Dah pakai untuk savings, dah pakai for COVID, dah tak ada benda, nothing else. Tak ada job. Me and my husband tak ada job. And then because after that, even though semua dah start boleh keluar balik, kita tetap tak boleh start kerja. Because tuition enrichment center was last. Faham. So kita not just during that COVID time tau, kita susah. Lepas tu pun. I see. So sekarang macam mana perkembangannya? Alhamdulillah. Dan bulan puasa ni ada tak something miracle happen ke yang diteringat selain daripada saga tu? Banyak benda terjadi daripada tahun 2020 sampai sekarang. Dia macam back to back tau. Dia saga. Dan lepas tu another thing happen, and then another thing happen. Tapi tahun ni alhamdulillah tak apa-apa. Tahun ni adalah where I build myself up back again. Pick up lah. Sebab I dah senyap, dah lama dah senyap. So I nak start buat benda I sendiri. So insyaAllah I buat I punya own channel untuk kanak-kanak. Kat YouTube. That's all. So sekarang you kerja tak kerja sekarang? I Duduk kerja. rumah kerja? Yes, I kerja. Dah ada kerja lah. Ada kerja. Alhamdulillah. So bila I teringat lagi, orang cakap apa tu, you dah kena macam gini, stress, macam-macam ni semua kan. On top of that, you nak kena apa kata orang tu, bantu you punya husband juga. Yes. Sebab you punya husband dia sakit bara, kanser bara. Kanser. Dia sakit bara. Tahun 2020 lepas saga bulan 12. Bulan 12 I dapat tahu I mengandung anak kedua. Happy lah. Padahal time tu baru juga recover tau. Baru tak ambil ubat dia. Because usually setiap hari, setiap pagi, setiap malam nak kena ambil ubat. Tapi baru juga dalam Oktober, November I dah stop ambil ubat.
bulan 12 I mengandung anak kedua. Minggu depannya kita dapat tahu suami I sakit parah. Oh. Jadi dia ada macam spot dekat hidung dia dengan dia punya tulang belakang. So macam mana you cope? Macam mana you yelah bantu orang yang ada kanser ni? Susah. Tak tahu macam nak cakap. Sebab pesakit tu mesti temperamental kan? yeah. And on top of that, I tengah mengandung. And I ada anak lagi satu I kena jaga. Habis I mengandung. Habis kita masih macam, that time I baru juga start kerja baru. So I tak boleh tutup, I tak boleh stop kan. Somebody has to work. Sebab kita nak kena bayar duit sekolah, duit makan. So throughout the entire time I mengandung, I macam kadang-kadang lupa tau I mengandung. Oh, okay. Sebab tengah sibuk. And kadang sebab dia sakit, macam nak cakap kadang-kadang kita mengandung, kita rasa sakit belakang. Kita rasa macam kita rasa lemah. I tak ada orang untuk mengadu dekat. Macam I tak ada suami untuk mengadu dekat. Abang picitkan kaki. Sebab tahu dia dah sakit. Sebab dia pun tengah sakit. Jadi I punya rutin kan untuk 2021, I bangun pagi, hantar anak pergi sekolah, pergi kerja, balik, lepas tu masak untuk besok sekali, sambil jaga suami lah. Tak tahu I honestly I rasa 2020 have to happen. Jadi I lagi kuat. Betul. Untuk 2021. Tapi sampai sekarang if nak cakap pasal that year, susah. Macam lagi tengah mengandung kan, lagi emotional kan. But setiap malam kan, bangsa baring, tengok je muka suami. Macam mana dia punya mata, macam mana hidung dia, macam mana dia tidur. Sebab I tak tahu sampai bila I dapat tengok dia sebelah I macam ni. So that time I betul-betul macam shut off tau. Betul-betul macam robot. Masa macam buat ni. Sakit tak sakit, buat je. Satu kali tu I betul-betul rasa sakit, I kena pergi hospital. But my husband kena pergi kemo. So my husband pergi kemo dulu, kawan dia hantar. I pergi hospital, I pergi sendiri. Tapi hantar anak dulu. Okay. Sambil sakit tu hantar anak naik Grab. Sampai orang Grab tu macam nak bersalin kan. Macam dah cepat-cepat kan. Tapi betul-betul macam rasa macam nak bersalin. Betulnya sakit lah. Dan seorang-seorang kat hospital dah fikir, is this gonna be my life now? Single mom. Like betul tau. I macam, so I really focus betul-betul on apa tugas I kena buat sebagai pekerja, sebagai orang isteri, sebagai mak. Bila malam tu semua dah tidur, barulah I start nangis. Only malam tu je I kasih myself, just at night I'll cry everything out. Because the next day is a new day, you have to move on. Tu ingat tu anak-anak ni semua yang dah besar tu kan kehebatan seorang kaum hawa. Susah payah tu. Korang pula jangan jadi derhaka pada ibu bapa. Kurang ajar, maaf korang. Minta maaf sekarang. Gitu. Jangan tunggu hari raya. So itu kisahnya. Dan sekarang Alhamdulillah dia semakin pulih. Dia masih tengah dalam proses kemoterapi. Berapa lama tu? Berapa session? Dia sekarang pil. Oh, pil. Ya, dia buat sebab second year dia relapse. So this year dia setakat on pill to make sure that Alhamdulillah dah tak ada kesan sel dalam cancer cells dalam body dia. Tapi it can come kan. So dia tetap dalam chemo pill juga. Tapi at least sekarang dia boleh bekerja. So better lah. Right. Okay. Itu dia. Kata orang apa tau, Tuhan tak akan kasih ujian yang you tak mampu. Yes. Itu kan, tempuhi kan. So Alhamdulillah setiap ujian tu, yalah again orang semua cakap ada hikmah, ada pengajaran dan ada dia punya reward later yang kita tak tahu apa. I memang dari dulu sebelum
even I think sebelum kahwin lah. There is this one line in the surah, like la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, something like that. It said, but the meaning in English is very nice. It says Allah does not burden a soul beyond that it can bear. And until now I stick through it. Yalah. Pada I macam orang tengok I macam alamak Atika ni kesian lah daripada 2020 saga, lepas tu laki dia sakit, habis macam tak habis dia punya obstacle dia. Pada I tengok all this as not an obstacle. Pada I it's alhamdulillah semua ni terjadi pada I. Because it makes me who I am today. And the right person, the right circle is around me. I rasa I lagi kuat. So there's nothing for me to macam ya Allah kenapa aku lah tak ada. Macam alhamdulillah ya Allah kau kasih aku ni, you know, you remind me that you are there, that you will take care of me. Betul. Okay, ingat guys, satu nasihat, pengajaran yang baik untuk kita contohi. Dan korang yang mungkin sedang bulan puasa ni kan, ada yang tengah down ke, tengah risau macam mana, tak ada duit nak bawa kuih lah, tak ada begitu lah. Jangan risau lah guys, ada orang lagi air raya tak ada apa-apa pun. Sekadar ala kadar je lah, tak kisahlah apa orang nak mengata, biarlah, let them be. Yang penting kita sihat. Yang penting kita sihat. Dah tu je. Just keep on moving forward. Yeah. Yeah. And also jaga mulut. Jangan mulut puaka sangat. Kalau tak ada benda baik nak cakap, jangan cakap. Lagi senang. Betul. Kenapa nak kena cakap juga untuk kepuasan nafsu you tu, untuk nak kena cakap keluar jadi rasa macam sedap, rasa puas. Kenapa? Itu semua kan syaitan. Jangan. Tak takut dosa ya guys. Gitu kan. Nanti balik-balik kita manusia, tak lari dari kesilapan. Kita boleh lari dari kesilapan, tapi korang yang mencari kesilapan tu. Okay. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih Atika kerana sudi kongsi pengalaman. Dan diharapkan anda semua kalau nak jadi biasa ada benang. Dan sambil nak tarik benang. Terima kasih semua orang. Masih mencuba tau. Kan dah rosak kain ni. Tarik. Ni orang kasih. Tak boleh sembarang. Kan? Kau tarik benang semua dah jadi ropol-ropol langsir. Okay, minta maaf yang kasih benda ni. Saya ni memang tak jaga barang. Okay, terima kasih. Kalau yang siapa nak jadi tamu number 1 saya, sila email ke susutvc@gmail.com. Yang dah mendengar sejauh ini 1 minggu ni bersama Atika ni, terima kasih banyak. Yang nak ingat yang jadi sponsor tu, silakan email ke susutvc@gmail.com. Terima kasih kepada Suhaila. Dia panggil dia Suzibi nama glamour. Nak apa-apa, nak make up ke. Kadang dinner and dance pun dia nak make up semua kan. Dia pun boleh buat semua guys. Hari Raya. Yes, dia buat make up untuk Hari Raya. Semua. Ada nak photography session ke apa. Boleh. Just ke bawah ni DM dia. Okay, itu saja. Kami daripada Susu TVC dah doa agar Atika sama keluarga akan bertambah kuat, dan suaminya akan bertambah sihat, dan bertambah lagi rezekinya. Apa yang dah hilang tu bertambah. Dan bila bertambah tu, jangan lupa bantu orang lain pula. Yes. Okay. Untuk you all semua, selamat berpuasa. Kita jumpa lagi minggu depan. Nak tahu siapa guest kita? Next time lah. Udah punya penutup macam next time lah. Dah, tu je lah. Okay, bye-bye. See you. Gitu. Number 1 Podcast. Suka tak suka, tetap number 1. Episod yang baru anda dengarkan dibawakan khas oleh suzibi.sg.